Jadi kita move to pivot table. So macam saya explain tadi lah, pivot table punya benefits ataupun advantage dengan kita punya data checklist Source data checklist ni tak ada blank column, tak ada blank rows, no merge cells. Alright, so contohnya data saya yang saya ada is sales report macam ni lah. Okay, kita ada order date. Okay, just for sharing, normally bila kita deal dengan data, the first step yang kita kena tahu is understand our data. Contohlah, this is a simple data yang kita ada. Tapi, bear in mind, once in the workplace, you tak akan jumpa data sesimpel macam ni. You akan jumpa data yang lagi kompleks, lagi complicated. Okay? So, be ready for that. Tapi, the step dia sama. The first thing, you kena go through all the fields dengan you kena understand what is the data talk about lah. Okay? Macam ni kita go through. Satu, dia ada order date. Kita tahu order date bila. Second is group by region. Okay. And then dia categorized by rep. Okay. This is who is the representative ataupun salesperson for each region. And then dia ada item dia. Each salesperson dia ada item dia yang dia jual. Item apa yang dia jual. And then berapa units dia jual for each item. And then unit untuk satu item tu berapa. Baru dia akan ada total sales dia untuk for the particular item. So this is how I understand the data lah. Contoh kalau you nak tengok kita understand the data first. Okay, contoh data macam ni, contoh ada beribu lah kat bawah. So you nak scroll down memang tak dapat, right? So the first step yang normally I buat, I akan I akan filter dulu. So once you filter macam ni, you akan tengok apa yang kita nak cari. Alright, contohlah I nak tengok rep dia by Andrews. Okay, next kita klik je Andrews. Okay, kita klik drop down, kita klik Andrews, and then kita akan dapat the particular data about Andrews only. So Andrews jual apa? Andrews jual pencil dengan binder. So this is the total dia punya sale lah. Jadi total dia punya sale is only kat sini Kalau you nak tengok the quick check always refer dekat bawah sini. Because dia akan tunjuk apa je yang data yang ada. Contoh, dia akan tunjuk average, count berapa yang dia jual, 4 item, and then minimum jualan dia, maximum jualan dia berapa, and then the summation. So my concern in always on summation lah, dia jual RM438.37 sen, let's say lah, in RM. Alright, jadi this is how we try to understand the data. And then you boleh select all juga, and then you nak tengok by region pun boleh. Contoh you nak tengok berapa salesperson dalam West punya region. Alright. Jadi dekat West punya region kita ada Servino, Thompson dengan 2 orang sahaja. Okay, dekat West 2 orang. Tapi dia repeat lah because dia jual items yang berbeza-beza. And then you boleh tengok by date juga. So that's why before kita analisis, kita kena tahu apa yang kita nak tengok. Kita nak tengok by region ke, kita nak tengok by order date ke, ataupun kita nak tengok by salesperson. Kita nak tengok by item ataupun kita nak tengok by total sales. Dia banyak variables. So we call it as parameter. So that's why bila banyak parameter macam ni, the best way kita boleh guna pivot. Because dengan pivot kita boleh drag and drop lah apa yang kita nak. Okay. So step pertama untuk buat pivot, okay, this is the contoh pivot yang buat lah. Okay, tapi step pertama dia, you klik je kat Control A, okay. You select all, Control A is the highlight akan semua sel lah. And then you klik Insert. Dekat Insert ni, you akan ada satu option Pivot Table. Alright, just klik je Pivot Table and then dia akan pop up. Kat sini ni normally kita akan pilih New Worksheet. So dia akan buka New Worksheet baru. Untuk kita buat kita punya pivot table. Contoh saya klik OK je, dia akan create next after the data tadilah. Before lah this one. Okay, data kat sini dia introduce kat sini. Okay, so bila pop up benda ni, that's why saya kata the first step you kena faham is what parameter yang you nak drop and then ke mana you nak tunjuk. Okay, contoh I nak tengok by rep, by region. Okay, so maybe region saya boleh letak dekat kolom. So dia akan tunjuk terus. Central, East, West. Okay. Boleh juga saya nak letak dekat row. Tapi dia akan
ke bawah. Depends kat kita. Contoh saya nak buat by column, kita drag kat situ. And then second saya nak tengok by rep lah contoh. Saya nak tengok siapa yang perform paling banyak jual lah orang kata. Siapa the top performance kan. So saya boleh buat by rep dekat row. So sebab kalau saya dia depends dekat data kita punya structure data kita. Kalau saya letak rep dekat sana, dia akan memanjang ke sana. Jadi tak senang mata kita nak tengok. Contoh tukar dekat sini. Wah, nampak tak? Dia jadi macam panjang ke sini, kita nak tengok pun macam alamak. Tak selesa. Mata orang kata apa? Penat. Jadi you kena pandai organize kita punya data lah. Actually kalau you tengok sebelah sana banyak, I think kalau data yang banyak, normally we will choose for row. Okay? Kalau data banyak row. Kalau data sikit kita fix dekat column. Okay, contoh region 3 tapi salesperson ada dalam 10 orang. So yang banyak tu you drop je dekat bawah. Alright? Jadi you boleh letak region dekat sini, rep you tukar dekat sini. So kalau you sendiri sekarang you tengok which one is better for your eye lah, for your eyes. I think this is more catchy lah. So nak tengok pun lagi mudah dia memanjang ke bawah daripada dia memanjang ke sana kan. And then table tanpa value is nothing. Dia macam frame tanpa gambar lah ni. Macam you beli frame tapi you gantung tanpa gambar. Macam ni lah. So you kena tahu apa value yang you nak measure. So actually kita ada a few values lah. Tapi value yang kita nak is a total sale. So I tahu dah value apa yang nak, I terus je drag ke sini. So sekarang I dah dapat lah. What is the total sale for the central, grand total terus terdapat. Ataupun by the salesperson pun I dapat. Alright. By central, by east dengan by west ada. And then by salesperson pun ada total, by region pun ada total. So the complete table we got it already, right? Jadi kita dah ada table. So the next step, okay, kita buat contoh kita buat satu ni dulu Kita buat satu chart, kita buat satu table, kita akan buat satu chart. So that is how we try to understand lah the process. Okay, bila kita ada data, kita akan come out dengan pivot table. Tengok data dia messy kan. Bila you tengok data, you tak dapat tengok macam tadi. You tak faham pun. Tengok macam Jones, Giver, Jet, Jill, Savina, Jones lagi. Jones lagi. So bila kita tengok raw data, kita nak faham tu takes time. Compare dengan yang kita tengok pivot table. Because pivot table, they summarize everything dalam orang kata apa? Tabulated lah yang panggil. Tabulated lah. Dia lagi ringkas and then you boleh tengok Jones terus dia summation. Yes, John is from East region. This is the total sale for John. Settle. Okay. Dia lagi ringkas lah. Orang kata compact. Terus ada. And then one more best thing about pivot table ni. Contoh lah. Bila you tengok sales ni, you tengok siapa yang paling rendah. Okay. You tengok siapa yang paling rendah. Contoh, kita boleh sort by data. Kita sort by value. Z to E. So this is we sort by value. Yang paling rendah is Andrews. Jadi kita nak tengoklah Andrews jual apa je sampai banyak ni je dia dapat sales for the 2 years. Kita curious nak tahu. Jadi pivot table ni best, kita boleh click for the particular data yang kita nak tengok. Contoh I nak tengok Andrews, you just double click je dekat sini. Terus dia dapat. Okay? You tak payah pergi your old raw data yang beribu-ribu tu, tak payah. You just zoom in, okay? Yang mana you tengok ada problem macam markah budak ni rendah lah contohlah untuk markah exam students. So markah this student rendah lah, okay? Contoh we change to this is a marks lah. Marks dalam exam ke apa. Markah rendah, kenapa kita nak tengok dah dia punya assignment marks dengan test marks semua, nak tengok apa dia punya performance. You just double click je, terus dia akan bagi the details. So lagi mudah kita nak dapat data from pivot table compare daripada kita go back to kita punya raw data yang banyak tu, kena filter here and there, okay, kena check balik. So it's troublesome lah. Jadi kita ada pivot table, why not you use pivot table to get ataupun to extract back the data yang you required only. So tak pening. Semua ada kat sini. You klik je mana-mana ni terus ada. You nak tengok yang ni pun you double click je terus keluar.
So that is the best part pasal pivot. Dia bukan sahaja summarize the all data, tapi dia juga boleh extract back the raw data and bagi kita the clean list lah. Okay. So this is the best part pasal pivot table. Yang ni saya suka, that's why saya selalu guna pivot table kalau nak buat any analysis, kalau nak come out dengan any dashboard ataupun nak buat any slide show presentation lah. And then the next step, bila kita dah ada table, kita akan come out dengan graph. Alright, graph dia mudah je. Actually you klik je mana-mana cell pun, you insert and then you klik je chart ni. Contoh chart ni ya. Okay. Chart ni lah. Okay. So dia terus dapat. You panjangkan sikit. Ni cosmetic words lah. You panjangkan sikit nak suruh nama dia ni. Okay. Ni cantik lah, nama dia dah cantik. Tapi garis ni contoh you nak buang pun boleh. You klik je, you delete. Okay, yang ni pun nak buang pun boleh. Klik je, delete. So clean. And then nak ni, yang ni macam biasalah. Kita nak add data values. Okay. Yang ni pun sama. Add data values. So dia akan letak je figure dia dekat kita punya charts. Add data values semua dah ada. Alright. Jadi nak besarkan sikit contoh. Tarik. And then ni nak besarkan lagi. Yang ni klik dekat ni. And then get. Okay, get ni boleh turunkan ataupun besarkan lah. Okay. Yang ni get. Okay, Morgan. Okay, ini cantik lah. Okay lah sikit. Nampaklah besar sikit kan. Jadi, tadi saya cakap apa menarik pasal pivot table. Kita boleh interact dengan pivot table. Kita boleh susun apa yang kita nak, kita boleh drag and drop apa yang kita nak, kita boleh analyse apa yang kita nak, and then kita boleh klik and then dapat the clean list, betul tak? Then charts pun sama, kita boleh interact dengan kita punya pivot charts. Contoh, you nak tengok rep apa? Nak tengok Andrews saja. So actually kita boleh klik Andrews and then dia akan show the Andrews punya performance saja. So dia akan tunjuklah Andrews is from Central. Okay, that is one of the way yang kita boleh play around. Is one of parameter is representative. Second parameter yang kita boleh play around is the by region. Contoh bos nak tengok only the west region lah. Okay, so from region you select west sahaja. Okay, because bos punya concern nak tengok west sahaja. So kita select west. Okay, kita dah tahu only 2 salesperson and then Solvino make a better sales lah. Okay, tapi kalau you nak tengok Central ada ramai. Ada 6 orang tapi yang paling tinggi sales adalah Kivel. Kivel yang paling rendah is Andrews. Terus dapat jawapan. Kita tak payah nak scroll down data, tengok dan sort semua tak payah. Kita just refer charts pun kita dah terus. Is visualize kat sini kita boleh terus bagi jawapan. Pak, terus. Bos nak apa? Nak nombor 3 paling tinggi? Dapat. Nah, nombor 3 paling tinggi Jill. Nak nombor 2 paling rendah? Dapat Morgan. Terus. You tak payah nak scroll, sort it ataupun nak kira balik, tak payah. You just refer dekat chart, confirm dapat. Okay. This is the first step. Okay. Kita nak play around dengan table, dengan charts. Okay. Daripada kat sini, actually you boleh buat je. Contoh first kita tengok by salesperson dengan by region. Alright. Jadi contoh second analysis you nak tengok by region dengan items. Kita nak tengok barang apa yang paling laku keras. Kita nak tengok You boleh je copy kat sini. Okay. Sini kita boleh copy the pivot. Okay, boleh copy and then you boleh paste je. Control V, okay. Control copy, okay. Alang-alang tu saya nak highlight lah untuk revision, untuk shortcut key. Copy is Control C and then paste is Control V. Kita akan dapat Control C, Control V. Always guna tau. Make sure kalau korang guna sekarang right click, copy, right click, paste. Cuba hari ni tukar habit. Tukar habit Control C, Control V. Rasai perubahan tu, insyaAllah kerja lagi cepat and then masa lagi jimat lah. Dan kerja kita lagi efisien. Cuba. Mula-mula memang rasa kekok duk biasa klik mouse, right click, copy, right click, paste kan. Tapi cuba hari ni kalau tak pernah guna Ctrl C, Ctrl V, cuba guna. Memang korang akan rasa satu perbezaan yang ketara lah, serius. Okay, so Ctrl C, Ctrl V dapat.
Tapi kita tak nak table yang sama. Okay, kita sambung, kita buat analisis lagi, data yang sama, tapi kita nak tengok parameter yang berbeza. Caranya macam mana? Kita klik je dekat mana-mana, right click. Okay, right click je. Klik yang ni, show field list. Okay, show field list dia akan pop up balik. Dekat sini kita boleh play around. Tadi kita buat wrap dengan region. Wrap dengan region dah ada dah dekat table atas. Buat apa kita nak ulang yang sama? So kita nak analyze something yang different. Kita buang dulu wrap. Okay, now nak tengok apa? So masa ni lah korang perlukan feedback daripada boss ataupun feedback daripada your teammates ataupun your colleague. Apa yang kita nak analyze lagi? Kita ada data, apa yang kita nak tengok? Okay, contoh your teammates saja. So, why not kita tengok apa item yang paling laku? So kita boleh tengok item yang paling kurang laku, kita boleh buat more promotion ataupun apa. That is analysis yang kita should do lah. Okay, contoh item. You klik je dekat item, dekat row, dia akan tukar lah. Daripada nama rep tadi, salesperson, dia akan terus tukar ke item. Okay, so kita dah settle kita punya table. Tapi bila ada table, kita tak nampak jelas. Kita tak nampak apa item yang jual paling tinggi, apa item jual paling rendah. Okay, kita tak nampak. That's why kita perlukan any additional charts juga. Okay, step dia sama juga. Insert chart jugalah, kita guna sama juga, kita guna chart. Okay, so bila guna macam ni terus clear, nampak betul tak? Size samalah kita guna. Okay, buang yang ni sama je. Okay, buang yang ni. Okay, yang ni cosmetic is depend lah. Tengah orang suka ada garis-garis, tak apa, maintain. Tapi macam saya suka is minimalist lah. Saya akan always delete line yang apa jalur-jalur kat belakang tu, saya akan delete because bagi saya is messy and is pointless. Dia tak ada significant value langsung, dia tak membantu langsung. Dia bukan bagi perubahan dekat result kita pun. So I think is pointless. So kita boleh neglect je that thing lah, boleh delete lah actually. So bagi saya this is more important. Better kita letak value dekat kita punya chart. So that bila kita nak buat analisis later on, kita ada figure dekat situ, terus kita boleh present lagi cepat lah. Okay, contoh kita try interact dengan kita punya chart. Daripada table tadi kita tak jelas tadi yang mana sales paling rendah, sales paling tak nampak. Because everything numbers kita tak nampak. Okay, tapi sekarang bila kita dah ada chart, terus kita nampak trend. Yang paling tinggi yang ni, yang paling rendah yang ni, ada juga yang kosong. So terus kita dapat buat judgement, betul tak? Jadi that is important how you interact with the graph. And then contoh saya nak see by region lah. Saya nak zoom in to central region sahaja. So bila saya klik je central, saya boleh tengok dah. Okay, central region is the highest item yang sold out is binder. Jadi people dekat central ni suka beli binder daripada kita. Dia tak suka beli pen. Mungkin dia suka beli binder compare dengan other items lah. Terus kita tahu. Okay, and then contoh kita nak tengok other region, west. Okay, dekat west pula, oh still binder paling tinggi. Kita tengok lagi dekat mana? Dekat east. Dekat east apa yang tinggi? East pun binder. Jadi kita pun tengok binder. Okay, kita tengok semua region. Kita tengok semua item memang semua region semua binder top sale. Kita pun tengok by item, kita tengoklah binder. Tengok sikit region mana yang paling tinggi. So daripada binder, tiga region ni catatkan the highest sale. Tapi yang paling perform jual binder is the central region. Kat situ kita dapat buat analisis. Okay, contoh kita nak tengok any other item. Contoh saya nak tengok macam mana dia penjualan pensel. Pensel macam sikit je jualan kan. So bila kita klik pensel je, tengok, sikit lah. Compare dengan yang tu tadi. Sekejap kita try double. Kita buat binder dengan pensel. Klik. So kita boleh tengok juga dua item. Okay, tengok perbezaan yang ketara. Binder dengan pensel. Binder dengan pensel, binder dengan pensel. So kita boleh compare sama ada items to items ataupun region to region. It depends lah. That's why dia memang very subjective.
Macam mana you nak play around dengan data, macam mana you nak play around dengan graph, is up to you. Because this one is macam game. Okay? Is your game, is you ada goals, you akan play your way, you akan play your way, macam mana you nak achieve that goals. So dia tak ada rigid rules. You kena buat macam ni, you kena buat macam ni, tak ada. In Excel, you ada orang kata flexibility, you ada freedom to explore. So that is about the best thing about Excel. Okay, so bila you dah selesa, you akan tengok contoh you nak compare Central dengan East, okay? Central dengan East. So, you akan dapat compare binder, dash, pen set dengan pencil semua Central tinggi. Except satu item, pen. Orang-orang dekat East ni suka beli pen. That's why macam mana kita draw the conclusion daripada kita punya graph. Alright? I think clear lah daripada table, bila kita come out dengan graph, I think is more clearer lah. Okay, and then saya cuba nak contoh dashboard yang saya buat tadi. Okay, this is how dashboard yang kita akan buat kejap lagi. Okay, saya akan tunjuk juga. Okay, satu lagi saya akan buat chart yang ni lah. Saya akan buat by order date dengan by region. Okay, kita akan buat satu lagi line chart. Tapi saya nak tunjuk dulu macam mana kita nak come out dengan this dashboard. Alright. Contoh kita dah ada tadi, yang ni dah ada. By products dah ada. By salesperson pun dah ada. Alright. Cuma saya nak tunjuk how amazing Excel can do with this dashboard is you akan interact dengan chart. Contoh your boss tanya, hello, can you see the central punya sales tak? You pun klik je dekat sini. Nampak tak? Dia punya interaction dia terzoom. In a split second, dia akan tukar. Wow. Okay, this is Central punya result. Jadi, actually you tak payah go through your hard work yang you kena understand the raw data tu, tak payah. Okay, dah tak payah. Cuma you kena fokus dekat your punya final output. This is your final output. Kalau meeting ke, presentation ke, you just show the one slide dashboard, people will amaze. People akan macam wow, oh this is good. Because orang akan sekaligus akan faham what is the trend, what is the output, what is the conclusion. Because bila we visualize the result, orang akan pay more attention compare you present the table, present the wordy slides ataupun prepare your essay ataupun thesis yang 40 page. So one page is more impactful compared dengan 40 pages. So please bear in mind, Excel is not just a dumb punya tools, tapi it's a powerful tool. That's why I memang passionate pasal Excel, because I believe Excel can give us more significance value in our daily life, especially dalam study, work and our even business pun. I sarankan memang especially yang buat business sendiri, especially small medium enterprise, okay, dia tak ada staff nak handle everything, because normally bila you are businessman or businesswoman, you akan buat everything from A to Z alone. Even you akan promote, you akan come out dengan marketing tools, you akan buat sales punya report, you akan apa lagi? Akan invest untuk marketing, you akan record sales punya, buat jualan semua, rekrut orang, rekrut agent, semua you akan buat. Even finance punya report pun you kena buat. Jadi, what tool yang you have? Do you want to buy the software yang berharga puluh-puluh ribu, nak hire lagi orang untuk maintain the software? I think no. Because everybody ada laptop, ada Microsoft Office inside, ada Microsoft Excel dalam tu. Jadi, why not we try to use the tool, try cari apa significant value dalam Microsoft Excel, explore, and then I believe you akan get the good result. Especially this dashboard lah. Kalau you ada sales punya business kan, you buat sales report macam ni every month pun, I think it's a good enough. Because dekat sini you akan monitor your sales punya agent ke, you akan tengok your punya product performance, you pernah tengok your punya revenues, profits, loss. I think it's enough. One dashboard macam ni. Ni central. So kalau bos nak tengok east pun, you click the east terus dapat result. And then you nak tengok west, you click je west, you dapat result. Alright, jadi this is, we call it a slicer. Okay, apa yang kita buat dekat sebelah sini is slicer. Slicer ni macam navigation lah. Kita nak navigate kita punya data,
kita nak present kita punya output. Alright. Jadi lagi satu kelebihan slicer ni, kita boleh pilih individually ataupun kita nak pilih by group. Kalau nak pilih by group, you just click je multi select and then you nak compare by two region. Contoh you nak tengok central dengan west. So you akan tengok lah, you klik central, you klik west. Terus you dapat dua. Contoh you nak tengok east dengan west. Central you buang lah, central banyak sangat. Okay, so you dapatlah east ada 3%, then west ada 2 sales%. Produk pun ada kat sini. So dia memang interaktif, okay. Kita boleh, and then kalau ni satu-satu kan. And then kalau you nak clear balik the filter, you just klik pangkah kat sini je. That is the function for slicer. Slicer ni means you ada a whole cake, okay. You ada a whole cake, macam mana you nak slice the cake. You nak slice yang 3 segi ke 4 segi, it depends. So that's analogi lah untuk slicer. You nak slice macam mana? So you pilih lah. Contoh I nak slice, nak tengok binder pun, I slice kat sini. So dapatlah result binder. I nak slice by apa lagi? Pangkah balik. I nak slice by person. Nak tengok performance Jones. So dapatlah performance Jones. So performance Jones dia naik turun kan. So tapi the highest sale from Jones is in October 2019. See, I can tell the story through my charts ataupun dashboard. Kalau I tak ada charts, I ada table data, I ada data yang canggih every month saya track every month, tapi I tak ada graph, is pointless, is useless. Because kita tak boleh baca daripada table ni untuk come out dengan conclusion. Tapi bila kita ada dashboard macam ni, bila saya filter je, saya terus dapat. Okay, siapa? This one, Jones. Jones, why February you are so poor? January tak ada sale. November, December tak ada sale. Tiba-tiba February ada sale sikit. And then March tak ada. So dia punya sales tu tak ada every month. Dia macam skip. Kalau perasan dekat data. Tapi cuba kita tengok contoh Andrews. Andrews lagi teruk. 4 bulan, 4 sale je dia buat. April last year, April this year, Oktober dengan December. Ni contoh data yang kita ada. So maksudnya dalam 2 tahun ni, 2019-2020, 4 bulan je dia buat sales. So that kind of things yang kita nak tahu. Okay, sama ada, okay, this staff perlukan additional training ke apa ke. That's how we analyze the data lah. So kalau kita tengok semua performance macam ni lah, by region. Alright. Jadi saya nak tunjuk macam mana daripada graf yang kita ada. Okay, jadi saya dah siap lah. Saya dah buat contoh untuk tunjukkan the final output. Tapi dari sini kita boleh buat. Contoh satu lagi, saya nak buat yang tadilah yang by 12 bulan. Contoh copy je. Ctrl V balik. Right click. Hari apa tadi? Show field list. Okay. Right click dekat mana-mana. Show field list. Okay. Item tadi kita dah ada, kita tak nak dah. Sekarang ni kita nak order date. Kita nak order date. Okay, bila kita order date, always kalau berkaitan dengan date, dia akan ada 3. Dia akan bagi year, quarter dengan year, quarter dengan month. Okay, dia ada 3. Tarikh lah. Okay, normally quarter saya tak nak tengok. Saya nak tengok tahun dengan bulan je. Saya boleh just drag keluar lah. Okay, saya drag je keluar daripada ni. Dia terus years dengan order. So kita ada 2 tahun lah data kita. Januari hingga Disember hingga then 2020 pun sama. Januari hingga Disember. Okay. And then setiap region ada sales dia lah. Ada yang tak ada, ada yang ada. Okay. Depends kat kita punya data juga. Jadi saya terus dapat kita punya sales daripada January 2019 sampai December 2020. Still sama. Bila ada table, kita tak dapat tengok dengan jelas. What is the result? So, nak dapat result yang best, kita akan buat chart macam biasalah. Tapi normally kalau yang related dengan time frame, yang daripada Januari ke daripada masa ni ke masa tu ke, normally kita akan guna line charts. Okay, line charts ni kita boleh buat comparison dengan lebih senang lah. Okay, kita insert line charts and then ambil lah contoh yang ni. Okay, dapat.
So dia akan tunjuklah daripada Januari sampai ke Disember. Okay. Sama juga step, kalau kita nak buang ni pun boleh buang. Dia pun boleh buang. Okay. Itu terlalu tinggal. Contoh kita tengok end je. And then sama juga macam yang lain. Kita boleh play by region. And then kita boleh buat by years ataupun order date. Yang mana ada drop down ni, semua kita boleh play around lah. Okay. Untuk kita punya analisis later on. Alright, so nak masukkan slicer, actually kita just klik yang sini. Okay, nampak tak yang dekat atas ni? Dia ada filter, okay. So you just click slicer, okay. Dia akan keluar macam ni. Nampak kan yang pop up ni, nampak kan? Okay, so slicer dia akan tunjuk apa parameter yang kita ada. Alright. Contoh slicer kita, I nak option untuk saya manipulate region. Yang that is important thing. Sebab tiga-tiga graph ada region. So saya nak buat slicer untuk region, saya klik je region, saya klik OK. Okay, so terus dapat. This is my slicer. Adjust lah sikit. Nanti untuk dashboard, that is your creativity. Macam mana you nak arrange, that is your creativity. Nak arrange slicer dekat atas pun ada, letak title dashboard apa. And then slicer dekat atas pun ada. Tengah orang buat slicer dekat tepi and then dashboard dekat sebelah sini. Okay. So nanti I share macam mana nak explore benda ni lagi after siap ni nanti I share where to refer that. Alright. Jadi kita buat this step dulu, region macam ni. Okay. And then kita nak buat apa lagi? By person in charge. Okay. Right click lagi. Right click and then insert data tadi. Pivot chart analysis. Okay. Always bila kita deals dengan pivot chart, always activate this one. Pivot chart analyze. Okay. Dekat situlah kita ada punya option apa yang kita nak. And then insert slicer. Lagi sekali kita nak by rack pula. Tadi region, ni rack pula. Okay. Rack kita ada ramai. Okay. So bila kita drag, dia akan ada scroll down. Okay. Tak habis. Okay. Kalau kita nak tunjuk semua boleh, kalau kita nak tunjuk separuh pun boleh. It depends lah. That's why I kata it's very subjective. Ikut mata yang kita rasa senang nak tengok. Macam saya suka tengok semua. So saya drag je semua sampai Thomson I think. Yes. Sampai Thomson habis. Siap. Okay. Second. So last lah. Last saya nak tengok by apa? By item. Okay. Last saya nak tengok by item. Right click. Contoh graf ni kan. Graf ni insert slicer. Okay, kita nak tengok by item. Okay, dapat. Kita ada 5 item sahaja. So ni tak habis. Kita turunkan sikit. Okay, dah. Cukup. Saya punya slicer dah cukup. Jadi next, bila kita dah buat kita punya slicer, kita dah buat kita punya dashboard, contohlah kita dah siap kita punya design, kita nak susun macam ni. Ikutlah. Macam tadi saya buat macam ni. Okay, saya susun macam ni. Kemas lah nampak kan. Tapi yang ni contoh yang ni, saya buat susun yang ni. So it depends lah. Jadi kita nak test sama ada is functional ke tak. Jadi saya tekan central, yang ni tukar. Tapi yang ni tak tukar. Yang ni pun tak tukar. Okay. Jadi kita kena check relation dia. Kena check relation dia kat mana. Tinggal sini. Slicer setting. Okay. You kena check report connections. Okay. Report connections. Right click tadi. Report connections. Kita ada 3 output kan. So you kena klik semua. Okay. You kena klik pivot to pivot output. Okay, sekejap Pivot 5, sheet 11. Okay. Sekarang ni kita berada dekat sheet 11. So make sure you tengok sheet 11, kita punya sheet 11 ada 3. Satu je. That's why bila kita select central tadi, dia tukar satu je chart. So another 2 you kena tick lah. You tick lagi another 2, then you got. Okay. So bila kita tukar, nampak? Dia tukar ke 3-3. Dia tukar 3-3. 1, 2, 3.
Kalau you tukar east pun sama. 1, 2, 3. Tukar east. Okay. So that is the step. I think dah 10-20. Maybe kita buka untuk Q&A kejap lagi. Alright. So this is the final output yang I buat. Okay. Sama juga dengan ni. Cuma yang ni saya tukar sedikit arrangement lah. So, kalau you tak nak tengok barista, you pangkah je tadi. And then try test je yang kedua. Slicer ni. Sama ada kena setting ke tak. Kalau Kiva, nombor 1 je. Nombor 2 tak berubah. Sama. You kena setting juga each slicer, right click and then click report connections. Report connection ni dia akan connect all the reports to the slicer. Okay. So report connection must ensure that all pivot charts dekat sheet sebelah ni kita tick lah. So baru dia akan berubah. Ni pun sama. Report connections, tick 11, tick je semua. Klik OK. So bila you run through balik, you tukar dash ke apa, dia akan automatic all charts must be changed lah. Okay. So dia semua kena tukar. Okay. I think that's all for pivot. I cover semua dah. Daripada data, macam mana nak check data. And then macam mana you nak create the pivot table. Macam mana you nak extract the pivot data daripada pivot table. And then macam mana nak create individual charts, macam mana nak combine charts jadi dashboard, macam mana nak tambah slicer untuk create dashboard yang more interaktif. I think I cover most of the pivot punya. I believe some of you dah mahir dah benda ni, is okay as a revision. Tapi for the first timer yang baru tengok these functions, I hope you akan be more interested to learn more about Excel. Okay, because benda ni memang interesting. Kalau you creative, you akan get the powerful dashboard. You akan get amazing dashboard. Seriously. Okay. Jadi,